Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Tahniah dekat skuad Malaysia sebab telah layak ke Piala Asia 2023. Dan tahniah juga dekat jiran kita iaitu Indonesia. Dan mereka juga layak ke Piala Asia lepas mereka bantai Nepal 7-0. Oh, memang hebat lah. Tapi kita pun tak kurang hebat juga. Kita bantai Bangladesh 4-1. Tapi dalam game ni bukan aku nak sembang pasal Indon, kita nak sembang pasal Malaysia. Sagi ada lah yang kata, hai tu lah orang barang kalah tak review. Happy lah nak review game ni. Aku bukan nak review sangat lah game ni. Aku just nak ucapkan tahniah dekat skuad Malaysia. Aku sebagai rakyat Malaysia, walaupun aku duk sembang pasal bola luar, tapi kita rasa bangga lah. Sebab Malaysia dapat layak ke kejohanan yang berprestis tinggi lah. Dan kita tak ada lah mengharapkan dekat Piala AF Suzuki saja. Bukanlah aku kata kita masuk Piala Asia dan kita terus target menang Piala. Aku pun sedap diri juga. Tapi okey lah, kita dapat layak ke Piala Asia sejak 1980. Waktu tu kira skuad legenda Malaysia lah waktu tu. Dan kali ni Malaysia kembali ke Piala Asia 2023. Dan dalam game ni, Kim Panggon ni telah buat beberapa pertukaran. Dan kalau hampa sedar, Kim Panggon ni daripada dulu lagi, daripada first time dia main lagi dekat Malaysia, setiap game dia akan buat beberapa pertukaran. Bagi aku pertukaran tu bukanlah sebab eksperimen, tapi disebabkan variasi taktik yang dibuat. Dan dalam game ni, dia menurunkan Syafiq Ahmad sebagai striker tengah. Dan nampaklah ketajaman Syafiq Ahmad tu memang diperlukan di bahagian serangan. Tanya aku, kalau dia turunkan Darren Lock ni memanglah seorang player yang baik. Dia suka pressing defense lawan. Tapi bagi aku, dia punya positioning dia agak kurang sikit. Dan bila Kim Panggon masukkan Syafiq Ahmad sebagai striker tengah ni, memanglah dia tunjukkan yang Malaysia ni memang nak cari gol dalam game ni. Dan Malaysia telah berjaya mendapatkan gol pertama melalui jaringan Safiur Rashid sebagai gol penalti lah. Tapi kita tengah-tengah lain rancak game tu, tiba-tiba Bangladesh buat high pula, mereka skor. Tapi bukan nak kata sebab Bangladesh skor ni sebab mereka hebat, tapi disebabkan defense kita yang lalai. Walaupun kita menang 4-1 dalam game ni, defense kita banyak kali buat silap jugalah dalam game ni. Dan gol Bangladesh tu memang lopong gila, terbuka gila mat. Kawan tu senang je nak free header. Kawan tu bukanlah Rooney, bukanlah Zlatan. Dia tu player Bangladesh je. Tapi macam mana dia boleh lepas dalam kotak penalti tau. Dan bila ada satu sama ni, aku still percaya lagi lah sebab kita just lawan Bangladesh. Bukanlah nak merendahkan kekuatan Bangladesh. Tapi aku tahu lah kemampuan Malaysia memang boleh kalahkan Bangladesh dalam game ni. Sebab dalam game ni, hang boleh tengok penguasaan bola memang milik Malaysia. Malaysia ni memang pegang bola gila-gila. Dan Bangladesh ni dia pun mengharapkan counter attack saja. Dan dalam game ni juga, walaupun Bangladesh kalah, tapi aku nak tabik juga dekat mereka ni. Sebab walaupun mereka kalah 4-1, walaupun kalau mereka menang pun dalam game ni, mereka ni takkan layak ke Piala Asia pun. Tapi anda dapat tengok daripada minit pertama sampai ke minit 90, mereka ni berjuang habis-habisan. Mungkinlah untuk fans-fans mereka yang datang ke stadium kan. So aku memang macam, uish, Bangladesh ni bukan nak liga apa kan. Tapi bila mereka lawan dengan Malaysia, macam mereka fight Piala Dunia. Siap gaduh-gaduh kan. Sampai minit 90 kena 4-1 pun duk gaduh lagi. Memang semangat kesukaran mereka tu memang hebat lah. So bila satu sama ni, Malaysia dapat gol kedua melalui jaringan Dion Kos. Dion Kos dalam game ni attacking dia memang cukup bagus mat. Dia memang rajin nak atas lah. Dion Kos dalam game ni aku nak puji dia, long ball dia, dia punya intercept dia positioning dia. Tapi dia banyak buat silap juga lah dalam kotak penalti. Yang ada sekali tu dia kira tampan bola kira asal boleh je. Aku geram juga lah time tu, nasib baik tak gol. Bila Malaysia leading 2-1, anda dapat tengok lah, Malaysia sudah mula start selesa pegang bola. Bangladesh pun nampak cebah lah. Dan hang dapat tengok start Malaysia dapat 2-1 tu penguasaan bola penuh dekat Malaysia. Kira Malaysia aja duk attack depa. Dan akhirnya Malaysia dapat gol ketiga juga melalui jaringan Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad dalam game ni walaupun dia berjaya skor 1 gol saja, tapi dia ni memang tajam depan gol. Dia ni memang selalu buat gerakan-gerakan untuk mencarikan gol. Dan seriously aku memang suka gila dengan Syafiq Ahmad. Sebab hang dapat tengok urgency dia untuk mendapatkan gol tu memang tinggi gila. Hang tengok dia cuba dengan segala cara, sepak belakang, tanduk ke belakang, lalah kali gol juga. Walaupun tanduk tak tengok gol, tengok masuk lah kali masuk juga. So bila Malaysia leading 3-1, aku tentu macam nak teriak dah sebab kita dah nak layak ke Piala Asia kan. Memanglah orang-orang lain kata macam Piala Asia pun bukan ada apa kan. Tapi Piala Asia ni boleh dikatakan Piala Dunia lah untuk kita. Sebab apa? Sebab tengoklah lah ni ranking Malaysia 150 lebih. Dan dah lama dah kita ni tak merasai Malaysia ni masuk ke kejohanan besar. Aku tak kisahlah Malaysia masuk kejohanan nanti kalah ke apa kan. Tapi janji kita dapat layak. Dapat layak pun mungkin akan menaikkan ranking bola sepak dalam Malaysia kita. Dan lala kali, Kim Panggon ni dia buat beberapa pertukaran. Dia masukkan Darren Lock, dia masukkan Nazmi Faiz Mansur, dan juga dia masukkan seorang player India tu, sorry lah, aku tak ingat nama dia, panjang.
So bila dia masuk ni bukanlah perubahan taktik, just perubahan nak merehatkan player sajalah. Dan hang dapat tengok dalam game ni Darren Lock pun menjadi skor gol. Bagi aku susunan defending Bangladesh ni memang lemah gila. Depa ni suka highline tau. Walaupun tengah kena pressing, depa ni masih highline. Depa ni tak rapat dengan goalkeeper. Itulah membuatkan depa ni senang dibolosi. Dan dalam game ni Arif Aiman dan juga Faisal Halim, depa dua ni memang macam kilat amat. Arif Aiman awal dia nampak macam terciduk jugalah. Sebab duk asyik kena tackle je. Faisal Halim ni daripada awal duk dribble lah. Tapi tamak jugalah dia ni sikit kan. Tapi tak apa. Tamak-tamak pun tak apa. Dia style lah dalam game ni. Tapi dekat-dekat ujung perlawanan kita dapat nampak Arif Aiman ni memang perform gila. Dia ni memang superb gila. Dribble play Bangladesh macam tu je. Aku lupa seorang lagi tadi masuk Akir Rashid. Akir Rashid pun masuk juga dalam game ni. So menanglah Malaysia 4-1 dalam game ni. Dan tahniah kepada semua player. Tapi aku nak bagi satu penghargaan yang special dekat seorang player ni, iaitu Syamil Kutiaba. Bagi aku Malaysia ni kena cari seorang lagi defensive midfielder yang macam Syamil Kutiaba. Sebab anda dapat nampak waktu hujung perlawanan Syamil Kutiaba keluar asat je, Azam Aziz nak ganti position dia tak boleh mat. Azam Aziz ni dia bagus dalam long pass dia, tapi masalah dia ball control dia. Dia terlalu nak fancy dan dia tak boleh adapt dengan high pressing. Dan aku dapat tengok setiap kali Azam Aziz bergandingan dengan Syamil Kutiaba, Syamil ni lah yang akan menyerap semua tekanan di bahagian tengah, yang membuatkan Azam Aziz ni mudah sangat nak melorongkan bola ke atas. Tapi bila Syamil keluar je ganti dengan Nazmi main dekat tengah, hang dapat tengok sebab Nazmi ni suka naik atas. Tapi bila tinggal Azam Aziz kat bawah, hang dapat nampak dia ni memang susah gila. Bila ada play main kat dia buat banyak kesilapan. Dan ada satu kesilapan yang hampir-hampir membuatkan Malaysia kena gol lah. Waktu tu dia dapat bola, dia cuba nak buat fancy sikit sebelum buat long pass, tapi lala kali bola tu dia rampas balik. So itulah aku rasa Kim Panggon ni patut masukkan Afiq Fazayil dalam line up Malaysia lah. Bukan line up pun tak apalah, duduk dekat sub. Dia main dekat JT bagus control ball dia bagus, tackling dia bagus, defensive minded dia memang cukup bagus lah. Dan aku rasa Malaysia ni memang tak boleh letak Syamil Kutiaba seorang je sebagai defensive midfielder. Adalah defensive midfielder lain, tapi aku rasa Syamil ni lah yang paling function. Dan aku harapkan Kim Panggon ni tengok betul-betul line up Malaysia dan masukkan Afiq Fazayil. Afiq Fazayil ni tak dipanggil langsung rugi lah. Kawan ni punyalah perform dekat JDT kan, tapi tak dipanggil pula. Dan beberapa perubahan dekat skuad Malaysia, aku mengharapkan defend Malaysia. Lagi-lagi back 4. Back 4 lah kan, mana ada siapa lagi back 4 lah. Back 4 ni aku harapkan mereka ni tak fancy sangat. Just dapat bola, buat kerja mudah, clear bola. Ataupun ada kawan dekat dengan hang passing. Just tu je. Dan bahagian serangan pun kekalkan main pressing tinggi macam tu. Dan bahagian tengah lah aku bagi cadangan tadi. Aku harapkan Kim Panggon memanggil Afiq Fazayil lepas ni. Sebab kita dapat nampak kebergantungan yang sangat tinggi dekat Syamil Kutiaba. Sampai kawan tu direhatkan lah dekat ujung-ujung. Walaupun dia ni nampak tak penat, tapi kita takutlah kok dia injet ke habis lah. Kalau dia injet kan, hang nak letak siapa kat tengah tu? Hang nak letak siapa? Hang nak letak Safiq Rahim. Safiq Rahim pun attacking minded. Azam Aziz ni dia jenis suka buat progression ball. Dan memanglah bila ada player yang suka buat progression ball ni, dia kena ada seorang player yang backup dia macam Syamil Kutiaba. Tapi susah lah bila ada seorang je player macam tu. Bila kawan tu injet habis lah nanti. Dan satu lagi cadangan terakhir, aku rasa hang drop lah Kim Panggon go Hamidi Pala tu. Aku rasa bukan aku benci dah, tapi dia memang tak berbakat. Mungkin zaman dia dah habis dah, zaman peak dia dah habis dah, dia dah tak boleh main dah. Sebab anda dapat tengok dalam lepas lawan game Bahrain lah, dia ni ada urgency nak attacking. Dia ni rajin nak buat pressing, tapi positioning dia selalu silap. Dia ni selalu lambat dalam 1 ke 2 second sebelum bola tu sampai. Anda dapat nampak banyak kali bila bola masuk ke dalam kotak penalti, dia baru nak sampai dekat bola tu. Dan aku rasa banyak lagi striker-striker yang berbakat yang Malaysia tak ambil. Di Paula ni bagi aku dia ni dah tak boleh nak buktikan apa-apa dah. Dia score gol penalti je. Dan dia ni memang ada sizing, dia ni memang besar. Tapi sayang dia tak gunakan size dia. Dan dia ni pun laju bagi aku, dia ni tak adalah slow. Tapi positioning dia yang silap lah selalu membuatkan dia ni susah nak jadikan gol. Yang ada kata dia ni malas nak pressing, tak. Bagi aku dia ni seorang player yang rajin pressing. Tapi dia ni tak tahu cara nak pressing yang betul. Sebab anda dapat nampak, setiap kali dia nak pressing, mesti dia pressing seorang-seorang. Aku rasa dia ni tak ikut cakap Kim Panggon kot. Sebab setiap kali Malaysia pressing, anda dapat nampak Malaysia ni akan pressing dengan intensiti yang tinggi dan secara berpasukan. Tapi kalau perperasan setiap kali di Paula pressing kan, dia mesti pressing seorang-seorang. Mungkin dia kena pulau. Tak tahulah kena pulau ke, Pulau Pinang ke, tak tahulah. Dan sekali lagi aku nak ucapkan tahniah kepada Kim Panggon sebab telah berjaya membawa Malaysia ke Piala Asia 2023. Dan walaupun target 7 poin tak dapat dicapai, tapi okeylah dapat layak. Hari tu kalah dengan Bahrain pun sebab kesilapan sikit je. Dan aku baru tahu sebab apa stadium Malaysia ni berharga 10 juta. Sebab anda dapat tengok stadium JDT yang cukup elok tu pun 1.3 juta je. Stadium dekat Malaysia ni baru aku tahu bukan saja boleh dibuat sebagai gelanggang bola sepak, boleh juga dibuat sebagai gelanggang kolam renang. Boleh juga buat tempat menanam padi. Memang rancak lah, patutlah 10 juta. Satu lagi lepas lawan game Bahrain hari tu, aku ni agak malu dengan stadium Malaysia ni. Dah bila ayak masuk tu tak apalah, tapi equipment yang hang guna untuk buang ayak tu, ya Allah, hang guna penyodok sampah-sampah mat. Profesional lah sikit, ni perlawanan Malaysia tak, ni perlawanan Malaysia.
Faham tak perlawanan Malaysia? Bukan lawan sekolah ke apa. Kalau lawan sekolah pun orang nampak macam tak profesional lah, Mat. Aku rasa dekat sekolah-sekolah pun ada je sekolah-sekolah sukan yang hebat. Mereka ada je benda-benda nak buang ayak tu. Tapi hampa guna penyodok. Ya Allah, aku macam... hampa guna penyodok lah. Satu lagi lah kenyataan Menteri Belia dan Sukan lah. Dia kata sokongan-sokongan rakyat Malaysia ni buatkan play-play bola terkejut. Buatkan play-play bola hilang fokus. Nasib baiklah fan-fan Malaysia ni tak merajuk. Hang bayarlah nak main stadium ni bukannya senang. Hang nak main hang kena beli tiket, hang kena main awal. Tu ada yang tak semayang tu, masuk neraka pula. Satu yang nak ingatkan hampa main stadium tu semayang kali yang tak semayang. Lepas tu main ni penat-penat. Bukan main-main duduk saja, main-main tu sokong. Sampai sakit tekak kawan nak sokong tu. Bagi sokongan padu 90 minit tak henti-henti sokong Malaysia. Lepas tu tiba-tiba dia katakan buatkan play hilang fokus. Nasib baiklah fan-fan Malaysia Ultras Melayu ni tak merajuk. Kalau tak kosong stadium lawan Bangladesh tu. So itulah video kali ni. Tahniah kepada Malaysia sebab layak ke Piala Asia 2023. Tahniah juga kepada Indonesia sebab telah berjaya mengisi slot seterusnya. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.